Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, bertemu lagi kita di siri yang ke-18, yang mana masih lagi tajuk isim, yang mana perbahasan berkaitan dengan isim Ustaz dah sentuh dalam siri yang ke-17 yang lalu, pembahagian isim dari segi min haisun naw', min haisul adad, min haisul ta'yin. Yang mana dalam siri yang ke-17 yang lalu, Ustaz telah pun menerangkan secara detail berkaitan dengan min haisul adad, isim dari segi bilangan, yang mana terbahagi kepada mufrad, musanna dan jamak. Taib. Untuk siri yang ke-18 kali ini, Ustaz akan meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan isim dari segi min haisun naw'. Taib. Dari segi pembahagian isim dari segi naw', terbahagi kepada dua, iaitulah isim muzakkar dan isim muannas. Baik, kita tengok dari segi pentakrifan. Yang pertama kita tengok dari segi ta'rif al-muzakkar. Muzakkar huwa al-ismul ladzi yasihhu an nushira ilaihi bihaza. Maksudnya isim yang boleh kita tunjuk kepadanya haza. Baik, sekarang kita tengok pembahagian dari segi anwa' dia, terbahagi kepada dua. Yang pertama haqiqi, yang kedua majazi. Taib, kita tengok dulu haqiqi. Ma dalla ala zakarin minan nasi awil hayawan. Maksudnya isim muzakkar yang haqiqi menunjukkan kepada muzakkar ala zakarin, maksudnya lelaki, ataupun kalau bagi binatang jantan lah. Minan nas, makna lelaki. Awil hayawan, binatang, maksudnya jantan lah. Jadi contoh, mislu rajulun. Rajulun makna seorang lelaki. Jamalun makna unta jantan. Jadi menunjukkan dari segi gender dia, maknanya lelaki lah, minan nas. Awil hayawan, binatang, kita kata jantan lah. Ini menunjukkan muzakkar yang hakiki. Baik. Yang kedua kita sebut sebagai muzakkar majazi. Huwa syai'ul ladzi yu'amilu mu'amalat az-zakar minan nas awil hayawan. Maknanya majaz ni sesuatu yang kita bermuamalah dengan muzakkar. Kalau kita dalam daripada manusia dan juga binatang ni, kalau dalam erti kata yang lain, kita kata dia ni, tanda dia yang pertamanya tak ada tamarbutah. Contoh babun, kitabun. Kita tak katalah pintu jantan, tak katalah buku jantan, tetapi dia bermuamalah macam mana muzakkar di kalangan manusia dan juga binatang. Ini disebut sebagai muzakkar. Tanda dia tak adanya tamarbutah. Okey? Itu tanda tak ada tamarbutah, jadi kita boleh katakan dia sebagai muzakkar. Jadi rajulun menunjukkan lelaki, jamalun menunjukkan binatang, itulah jantan. Maknanya jamalun makna unta jantan. Kalau majazi, kita tak nampak kata dia dari segi bentuk ataupun dari segi gender dia, tetapi tak adanya tanda tamarbutah kat sini, jadi dia termasuk di dalam muzakkar majazi. Dia tak nampak kata jantan ke apa, tapi dia bermuamalah dengan muamalah muzakkar daripada manusia dan juga binatang. Babun, kitabun, qalamun, jadi maktabun, semua tu dia bermuamalah dengan muamalahnya muzakkar dan di kalangan manusia dan juga binatang. Jadi dia adalah satu benda yang menerangkan muzakkar majazi. Baik, selesai pembahagian dari segi muzakkar hakiki dengan muzakkar majazi. Baik, sekarang kita berpindah kepada tajuk ataupun pembahagian dari segi naw' muannas.
huwa lismul ladzi yasihhu an nusyira ilaihi bihazihi. Tadi kita bincang muzakkar, kita gunakan hadza. Jadi untuk muannas kita gunakan hazihi. Suatu isim yang boleh kita tunjuk kepada dia dengan hazihi. Itu sebagai satu tanda muannas. Dia ada 4 pembahagian. Yang pertama, isim muannas ni, yang pertama hakiki, yang kedua majazi, yang ketiga ma'nawi, yang keempat lafzi. Baik, Ustaz nak terang dulu berkaitan dengan jenis ataupun muannas hakiki. Muannas hakiki huwa man dalla ala unsa minan nas awil hayawan. Hak ni hakiki. Muannas yang hakiki iaitu menunjukkan perempuan. Kalau binatang betina lah. Contoh imra'atun. Ini menunjukkan seorang perempuan. Dia hakiki. Naqah itulah unta betina. Kalau muzakkar tadi jamal unta jantan. Sekarang naqah unta betina. Jadi ini menunjukkan perempuan di kalangan manusia ataupun jantan di kalangan kalangan haiwan, binatang. Itu muannas hakiki. Muannas majazi huwa syai'ul ladzi yu'amilu muamalatal unsa minan nas awil hayawan. Ini suatu benda yang dia bermuamalah dengan unsa, dengan perempuan ataupun di kalangan manusia ataupun awil hayawan, jantan ataupun jantan, berapa perempuan. Okey. Contoh dia ainun, darun, ardun. Okey, hak ni dia bukan muannas hakiki tapi dia muannas majazi. Ainun mata, darun rumah, ardun bumi. Ni kita panggil muannas majazi. Kita tak nampak ada ta marbutah pun kat sini. Tapi dia adalah muannas majazi yang mana kalau kita sebut hazihi ainun, hazihi darun, hazihi ardun. Ini menunjukkan dia adalah muannas majazi. Dan ada lagi beberapa kalimah yang lain yang termasuk di dalam muannas majazi. Tak ada tanda kata dia tambah butah dan sebagainya, tapi dia adalah muannas majazi, dia bermuamalah dengan muamalah muannas. Kemudian yang ketiga, muannas ma'nawi. Ma dalla ala muannas wa lam tulhiqhu alamat at-ta'nis. Okey, yang ni dia menunjukkan muannas. Tetapi dia tak ada tanda muannas kat sini. Tak ada ta marbutah kat sini. Contoh Maryam. Dia memang dari segi makna dia memang perempuan lah. Zainab, Hindun. Jadi segi makna dia perempuan. Maryam memang ada ada nama lelaki Maryam. Maryam, Zainab, Hindun. Dari segi makna, maknawi. Yang keempat, muannas lafzi. Dari segi lafaz, ma lahiqatu alamatan. Dia ada tanda muannas, iaitu ta marbutah. Sawaun adalla ala muannas am ala muzakkar. Sama ada dia menunjukkan ke atas muannas ataupun muzakkar. Kalau atas muannas, Fatimatu. Dia ada tanda ni. Fatimatu. Menunjukkan lafzi, lafaz. Kemudian dari segi muzakkar, atas muzakkar, contohnya Hamzah. Ada ta marbutah. Lepas tu Talhah, Usama. Jadi semua ni adalah dikira sebagai muannas lafzi. Tapi segi hakikatnya Hamzah ni adalah lelaki. Tapi segi lafaz dia memang lafaz muannas sebab ada ta marbutah. Okey, jadi baik. Ustaz dah terang macam mana pembahagian muzakkar terbahagi kepada dua. Muzakkar hakiki, isim muzakkar majazi. Manakala muannas terbahagi kepada 4. Yang pertama muannas hakiki, isim muannas majazi, isim muannas ma'nawi dan isim muannas lafzi. Jadi ada 4 pembahagian kat sini. Jadi ada tanda ataupun alamat taknis. Yang pertama, tanda muannas yang pertama at-ta al-marbutah. Nampak kat sini? Fatimatu tilmizatun. Ini tanda ataupun alamat kepada muannas. Yang kedua, alifut ta'nis al-maqsurah. Contoh Salwa, Najwa, Husna. Ini adalah alifut ta'nis al-maqsurah, juga tanda ataupun alamat kepada muannas. Yang ketiga, alifut ta'nis al-mamdudah. Alifut ta'nis al-mamdudah. Contoh Sauda, Baida, Hamra, Khadra.
Sofra, ini ada disebut alifut ta'nis al-mamdudah. Jadi selesai perbincangan kita pada siri kali ini berkaitan dengan ism min haisun naw', isim dari segi jenis, yang mana ustaz ulang kesimpulannya terbahagi kepada dua bagi isim muzakkar. Muzakkar hakiki, macam rajulun tadi kan, rajulun seorang lelaki. Kemudian jamalun, unta jantan, jamalun. Kemudian muannas majazi, muannas muzakkar majazi. Dia banyaklah, babun, kitabun, qalamun. Banyaklah yang berkaitan dengan maktabun, kursiyun. Jadi dia bermuamalah macam mana muamalah isim muzakkar daripada manusia dan juga binatang tadi. Dia bermuamalah. Jadi di sini kita nak tahu tanda dia ialah tak ada tamarbutah. Manakala muannas terbahagi kepada 4, muannas hakiki, macam inilah. Imra'atun, seorang perempuan, naqah, unta betina. Hak ni hakiki dah. Muannas dari segi hakiki. Dari segi majazi, benda yang tak nampak. Ainun, tak ada tanda pun tamarbutah kat sini. Ainun, darun, ardun, uzunun. Jenis anggota tubuh yang sepasang tu dikira sebagai muannas majazi. Maknawi madalla ala muannas ni yang mana dia tak ada tanda, tak berhubung pun. Dia tak ada hubung dengan alamat taknis, ada tamarbutah sebagainya. Tetapi makna dia dari segi Maryam, Zainab, Hindun, tak ada tanda tamarbutah pun. Yang ni muannas majazi, maknawi. Dari segi lafaz, sama ada tak kira sama ada muzakkar ataupun muannas, tapi ada tak marbutah, tetapi dari segi lafzi, dari segi lafaz sahaja dia dikira sebagai muannas. Muannas. Walaupun dia tu nama Hamzah ataupun Talhah ataupun Usama, ada tak marbutah. Tapi dari segi muannas lagi, dari segi lafaz saja. Tapi hakikat dia adalah kita kena katakan haza Talha, haza Usama. Dari segi lafaz muannas, tapi hakikatnya yang sebenar ialah dia adalah lelaki. Okey, baik. Jadi yang muzakkar tadi kita nak tahu dia, kita gunakan haza, dan yang muannas kita gunakan hazihi. Dan insya-Allah kita bertemu lagi di siri yang ke-19 dalam tajuk yang terakhir dalam pembahagian isim, iaitulah al-ismu min haitsu ta'yin, terbahagi kepada terbahagi kepada nakirah dan juga ma'rifah. Wallahu alam. Kita bertemu lagi.